لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففهمنا سليمان وكلما آتينا حكما وعلما، وصحنا مع دول الجبال سبح وقد كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وعلما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين، حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dipertemukan lagi di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada majlis ini dengan penuh keberkatan dan membawa keberkatan hidup kepada kita juga. Pada malam ini kita sambung balik kitab kita ini muka surat 65 pada kata pengajaran yang ketiga. Itu qal musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ketiga, yakni daripada kitab Mau'izatul Badi'ah, iaitu pengajaran yang indah-indah yang disebut oleh musannif, iaitu Al-Muwa'izatul Badi'ah. Itu dalam kitab ini, yang mana kitab ini adalah pengajaran yang diambil daripada para sahabat, daripada Nabi, banyak lagi dari hadis Nabi SAW dan daripada orang soleh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ketiga, berkata Allah tabaraka wa ta'ala, hei anak Adam, memadai olehmu dengan yang sedikit supaya kaya engkau, dan tinggalkanlah olehmu dengki supaya senanglah hatimu, dan jauhlah olehmu akan segala amal yang haram supaya ikhlaskan akan agamamu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa meninggal ia akan mengumpat akan seseorang, nescaya zahirlah kasih baginya. Dan barang siapa menjauhi dirinya daripada segala manusia, nescaya sejahteralah ia daripada fitnah mereka itu. Dan barang siapa sedikit perkataannya, nescaya sempurnalah akalnya. Dan barang siapa redha ia dengan barang yang sedikit, maka sungguh percaya ia akan Allah Ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Allah tabaraka wa ta'ala, iaitu berkata Allah, iaitu ismul nafzah mu'assah, kalimah yang membesar, ataupun ismul lidzatil wajibil wujud, iaitu nama bagi zat yang wajib ada. Tabaraka al-muqaddis, tabaraka yakni pada memberi keberkatan kepada hamba-hambanya, yakni menyucikan akan segala, iaitu kita sebagai hamba menyucikan Allah Subhanahu wa taala.
Apa Allah Subhanahu Wa Taala berkata di dalam hadis kursi? Hei anak Adam, memadai olehmu. Kalau dalam arah sawak tu bukan pada, yakni kalau ada kalimah jatuh itu memadai. Kalau kita tengok kitab hak tu guru tu, arwah tu guru, dia tulis memadai. Hei anak Adam, memadai olehmu dengan yang sedikit supaya kayalah engkau. Yang mana dalam hadis ini, hadis kursi ini, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan kepada hamba-Nya, yang ini melalui hati sanubari hamba-hambanya, iaitu kita memadai apa yang ada, maka kita akan supaya kayalah engkau, yakni kaya dari segi bentuk hati kita. Apa maksud memadai apa yang ada? Iaitu kita disuruh mencari, berusaha, tetapi dikatakan sebagai sifat qanaah. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dalam kata-kata hikmah dia berkata, iaitu al-qanaatu ma la yanfaddu. Bermula memadai apa yang ada itu adalah merupa harta yang tidak akan habis buat selama-lamanya. Apa maksud memadai apa yang ada itu? Yakni kita berusaha, tetap berusaha, tetapi jika kita sudah berusaha tetapi kita dapat sekadar itu saja, maka itu dikatakan memadai apa yang ada. Bukan maksud memadai apa yang ada, biarlah biar begitulah tanpa usaha. Orang kata sebab apa ada usaha, tak apa, memadai apa yang ada. Itu kesalahan. Seperti mana sebelum disebut oleh ulama Al-Iman Al-Khushari, menyatakan bahawasanya memadai, maksud memadai apa yang ada itu kita berusaha, tetapi setelah kita berusaha kita dapat apa kita dapat, maka itulah memadai apa yang ada, yakni kita tidak bertolak hati kita nak marah dan sebagainya. Usaha tetap usaha. Bukan maksud berusaha tanpa usaha, bila orang tanya memadai apa yang ada, itu silap, kefahaman salah. Itu di antara disebut oleh ulama al-qanaah, zuhud dunia. Ramai orang salah faham. Qanaah memadai apa yang ada, zuhud tinggal akan, iaitu lebih mengutamakan Allah berbanding dunia. Maka zuhud ramai orang salah faham juga. Dunia ramai juga orang salah faham. Wara' ramai juga orang salah faham. Itu di antara disebut oleh para ulama dalam perbahasan berkaitan memadai apa yang ada. Jadi bila kita memadai apa yang ada setelah kita berusaha, maka iaitu sebab apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kaya engkau, supaya hati kita menjadi kaya, yakni hati menjadi tenang. Itu di antara yang disebut oleh para ulama. Itu di antaranya kita nak jadi seperti orang, kita nak berjaya seperti orang, kita nak seperti siapa saja, tetapi kita setelah kita berusaha, maka memadai apa yang ada itu, itulah sifat qanaah yang sangat dipuji. Kerana sifat qanaah ini adalah suatu sifat yang mulia bila ada dalam hati seseorang itu. Itu di antaranya disebut oleh para ulama berkaitan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak berkaitan dengan itu. Jika tidak ada sifat qanaah, seperti mana ahli ulama, seperti mana Syekh Abdul Salam nakalkan, menyatakan bahawasanya jika tidak ada sifat qanaah, nescaya manusia akan bergaduh ataupun berbalah sesama dia, ataupun dia kalau suami isteri, dia akan berbalah di antara satu sama lain. Ayah dan anak-anak akan berbalah kerana dia tidak syukur apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada dia. Dia tengok orang lain comel, dia berasa dia huduh, maka dia tidak ada sifat qanaah. Setelah dia berusaha, maka akan musnah kehidupan dia. Setengah daripada kemusnahan kehidupan seseorang itu, permulaan pemusnahan kehidupan seseorang itu
setelah dia tidak ada sifat qanaah. Banyaklah di antaranya sangkaan buruk itu setengah daripada iaitu permulaan kemusnahan hidup seseorang itu. Na'udzubillah min zalik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan tinggal olehmu dengki supaya senanglah hatimu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan hadis kursi, iaitu tinggal olehmu, yakni haram jika kita buat perbuatan itu. Kita tinggalkan sifat dengki supaya hati kita tenang. Kerana apabila sifat dengki ada dalam hati seseorang itu, menyebabkan dia tidak akan tenang. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menyatakan, dia tidak akan tenang sampailah ke mati. Sampai mati dia tidak akan tenang kalau ada sifat dengki. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala juga berkata, iaitu jauhilah kamu dengki, kerana dengki akan mencari pasangan-pasangannya. Hak paling takutnya dengki mencari pasangan-pasangannya, dan diri pada dengki itu ada sifat yang tidak ada ubat, iaitu ainin hasidin. Hak tu paling takut hak tu. Iaitu dengki dia akan cari pasangannya. Cikgu dia akan berdengki sama-sama dia. Ustaz dia akan berdengki sama-sama dia. Pensyarah dia akan berdengki sama-sama dia. Peniaga dia akan berdengki sama-sama dia. Banyak lagi hak lain. Dia akan cari. Dia akan, setelah dia berjumpa pasangan dia, lalu dia akan menjatuhkan pasangan dia. Lalu setelah itu dia akan cari hak mana nak tanding lagi dengan dia. Itulah sifat dengki yang sangat bahaya yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ghazali menyatakan sifat yang sangat bahaya dalam kehidupan seseorang itu, iaitu sifat dengki dan sifat ujub. Dengki, dia akan memadamkan segala amalan seseorang itu. Jika kamu nak dengki, kamu jadilah ghibtah ataupun munafasah. Ghibtah ataupun munafasah iaitu sama macam dengki juga. Ghibtah iaitu kita tengok orang tu hebat, kita tengok orang tu senang, kita nak senang juga macam dia, tapi kita tak mahu turun bala kepada dia. Dengki sangat keji, perbuatan dengki. Nak juga dia nak seperti orang itu, tapi dia nak Allah Ta'ala turun bala kepada orang yang mempunyai kelebihan itu. Itu sangat jahat, keji. Imam Ghazali menyatakan, kalau kita nak dengki, jadilah dengki ribtah ataupun munafasah, iaitu kalau orang tu cerdik, maka kita nak cerdik seperti dia juga. Kalau orang itu senang, kita nak senang juga seperti dia. Kalau orang itu macam-macam lagi nikmat yang Allah SWT beri kepada dia, kita nak, tetapi kita tak mahu sama sekali Allah Ta'ala mengurangkan nikmat kepada dia. Biar dia tetap nikmat dia. Biar Allah beri nikmat dia tetap. Tapi jangan Allah Ta'ala kurangkan nikmat dia, dan jangan turun bala pada dia. Dan Allah menjadikan kita seperti dia juga. Itu di antara ghibtah. Salah satu sifat ghibtah, yang mana sifat ghibtah ini disabitkan dengan doa malaikat. Kerana diri kita nak seperti dia juga, dan tak ambuh Allah Ta'ala turun bala kepada dia, dikatakan seperti malaikat, yang mana kita berdoa dia dari belakang, seolah-olah kita berdoa dia dari belakang. Rasulullah SAW menyatakan salah satu doa yang mustajabah, iaitu doa li akhihi bizuhdil ghaib. Doa kepada saudara kita di belakang dia, tanpa dia tahu. Kita doa dia di belakang senyap-senyap, kita tak khabar dia, tapi kita doa untuk dia. Maka doa itu mustajab, sehingga ucapan malaikat berkata, walaka bimithli dzalik, engkau begitu juga, engkau akan mendapat begitu juga. Na'udzubillah, ini bahaya dengki. Na'udzubillah. Dan Imam Ghazali menyatakan juga, dengki ini sangat bahaya. Kerana pada dengki itu, dia akan cari pasangannya satu, dia akan memusnahkan diri dia satu. Dan hak paling takut sekali, ada ainin hasidin. Ainin mata, hasidin pendengki. Hak ni bahaya. Setengah ulama menyatakan, dan ubat yang tidak ada ubat, penyakit yang tidak ada ubat. Mana?
tua. Walaupun orang kata oh nampak awet muda, tapi tua tetap tua. Tak ada kata walaupun zahir nampak muda tapi tua tetap tua, umur tetap berjalan. Tidak ada ubat tua. Yang begitu juga penyakit yang tidak ada ubat, itu ainin hasidin. Sebab itulah arwah Tuan Guru Haji Harudin, bila orang pergi berobat kat dia, pertama sekali tak cari orang lain dulu. Bila orang ada sihir, santau dan sebagainya, dia tak akan tuduh, dia kata orang ni buat, dia tak cari lagi. Dia akan cari ainin hasidin. Sebab ainin hasidin ni lebih bahaya daripada sihir. Lebih bahaya daripada sihir. Sihir, santau ni bahaya dah. Tapi hak paling bahaya lagi ialah ainin hasidin, mata pendeki. Adik-beradik boleh jadi mata pendeki. Jirang boleh jadi mata pendeki. Orang yang baik dengan kita boleh jadi mata pendeki. Dia tengok kita senang, gerang aku gini. Jadi dia mari perasaan dia tu menyebabkan mata pendeki dia tu pergi pada diri seseorang itu, menyebabkan orang tu akan timpa sakit ke macam-macam lagi. Itu begitu juga arwah Datuk Ismail Kamus. Begitu juga dia kata penyakit dan perubatan dia mata pendeki lah sangat bahaya. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah kita jauhi daripada sifat dengki. Biarlah orang mendapat nikmat, kerana nikmat itu tidak sia-sia. Apabila nikmat itu dapat kepada orang beriman, bila kita berasa gembira, maka sebenarnya itulah persaudaraan, keimanan pada diri seseorang itu. Salah satu nak menguatkan keimanan kita kepada Allah, bukan tasbih saja, bukan sembahyang saja, bukan zikir saja, banyak lagi amalan bukan ibadah tu saja. Salah satu nak menguatkan keimanan kita, iaitu diri kita rasa gembira kepada saudara kita yang mendapat nikmat itu. Itulah salah satu tanda kekuatan iman, kerana tidak beriman seorang itu sehingga dia kasih pada saudaranya itu sendiri. Itu di antaranya. Bila kita timbul rasa kasih kepada orang-orang yang mendapat nikmat, maka Allah akan mencapukkan hati dia keteguhan iman, kekuatan iman. Itu di antaranya. Kadang-kadang ibadah juga orang salah faham juga. Ibadah orang ingat sembahyang saja, puasa saja. Ibadah banyak juga orang salah faham. Tapi keimanan, keteguhan iman ni, orang ingat berselawat saja, berzikir saja, sambut maulud saja, begini saja. Dan dalam masa yang sama, tidak tahu bahawasanya diri gembira kepada saudara kita yang mendapat nikmat itu adalah satu keteguhan iman, satu ibadah. Itu di antaranya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, Rasulullah mengisyarat dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain, Rasulullah kata, jangan kamu rasa cemburu kepada orang kafir yang mendapat nikmat, kerana orang kafir itu akan dibahan dengan api neraka. Kalaulah hadis itu diisyaratkan kepada orang kafir, hal keadaan dibuat maksiat, hak tu pun Rasulullah SAW larang keras. Maka apatah lagi orang yang beriman, yang sembahyang, yang berjamaah, sembahyang berjamaah, banyak lagi dia buat tu. Lalu dia buat ibadah, lalu Allah beri nikmat kepada dia, kita berasa cemburu pada dia, berasa nak musnahkan dia. Perbuatan itu lebih bahaya daripada dengki kepada orang kafir lagi. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Itu disebut oleh ulama-ulama yang mu'tabar. Ulama mu'tabar ada bahkan dalam tafsir berkaitan dengan Al-Quran ada disebut, itu panjang ayat dia, kita selalu baca semua tu. Boleh tengok dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sampai habis tu macam mana nak cerita keimanan seseorang itu bergantung kepada kasih kepada saudara itu adalah keteguhan iman juga. Itu di antara disebut oleh ulama. Jadi musan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, iaitu tinggal dengki supaya senang hati kamu dan jauh olehmu akan segala amal yang haram supaya ikhlaskan akan agama. Itu
Itu kita disuruh jauh daripada perbuatan haram, supaya agama kita ni jadi comel. Salah satu perbuatan seorang tu jadi payah dan ikhlas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Imam Ghazali pernah berkata, iaitu apabila timbul seseorang itu dia buat sesuatu perkara haram, makam yang haram, pekerjaan yang haram, banyak lagi kehidupan dia buat pekerjaan haram, maka hati dia akan payah nak ikhlas terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ikhlas pada agama tu payah. Hak paling takut bila dia tidak dapat ikhlas pada agama, maka bimbang dia akan jatuh kepada sifat munafik. Kerana orang munafik tidak akan ikhlas kepada agama. Orang yang munafik ini dia berpura-pura saja Islam, yazhilul Islam wa yabtul iman. Dia menzahirkan iman Islam, tapi dia menyembunyikan keimanan dia. Tetapi apabila seorang itu usaha jauh daripada yang haram, diri usaha itu sendiri pun akan datang ikhlas juga. Nak jauh dari haram ni, Allah saya jauh dah, saya usaha dah, terkena juga. Maka diri kita berusaha nak jauh tu, maka dia akan mendatang ikhlas. Apatah lagi seseorang itu jauh terus dapat buang segala yang haram, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan dia ikhlas pada agama. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Barang siapa meninggal ia akan mengumpat-ngumpat akan seorang, nescaya zahirlah kasih baginya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Kursi, barang siapa meninggal ia akan mengumpat-ngumpat akan seseorang, nescaya zahirlah kasih baginya. Kerana orang yang mengumpat orang ni, dia sebenarnya dia tidak kasih pada saudara dia. Itu di antaranya disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Imam Ghazali ini menjadikan hujjatul Islam bagi ilmu tasawuf. Ni kadang-kadang kritik Imam Ghazali, dia hujjatul Islam bagi ilmu tasawuf. Kata-kata dia tu benar. Dia dalam nak membersih hati ni banyak. Imam Ghazali kata, aku menyelang ilmu fiqh, aku jumpa daratan. Aku menyelang ilmu tasawuf, aku berasa tidak sampai lagi pada tebing dia. Tengok ilmu tasawuf ni ataupun ilmu adat itu payah, kena usaha, kena mujahadah. Jalan mujahadah tu, mujahadun nafs, iaitu mujahadah nafsu tu, lawan nafsu, nyek nafsu tu. Itu di antara Imam Ghazali menyatakan begitu. Jadi sebab itu Imam Ghazali menyatakan juga mengumpat iaitu seorang itu adalah manis. Diri mengumpat itu sangat manis. Itu Imam Ghazali kata maksiat yang paling manis di antara maksiat berdua adalah maksiat mengumpat. Ini sebuah perkataan tu. Ia dia manis, sedap. Itu di antaranya. Dia banyaklah. Kalau kita tengok dalam kitab Hidayah Salikin tu, hak belakang tu banyaklah. Ada 6 tempat boleh mengumpat. Boleh juga mengumpat. Bentuk mengumpat tu boleh. Tapi mengumpat, maksud mengumpat ni tanpa sebab, tanpa apa-apa sebab saja nak kata orang, tak boleh hak tu. Ada pun mengumpat hak Imam Ghazali nakal dalam kitab Syekh Abdul Samad Falimbari nakal dalam kitab Hidayah Saliki tu, boleh tengok pada bab mengumpat dalam kitab tu belakang tu ada 6 tempat boleh mengumpat. Bukan kata tidak boleh, ada boleh. Itu di antaranya menzahirkan, di antaranya kita nak khabar orang ni bahaya sungguh, orang ni jahat, pencuri ni, dia ni bahaya. Kita kena khabar awak jangan kawan dengan dia tu bahaya. Dia ni curi ni, dia tipu duit orang banyak dah ni. Tu ngumpat tu, ngumpat. Kita kata bahaya dia, awak nak kawan dia berhati-hati ya. Ataupun dia ni suka khianat orang ni, ataupun kita mengumpat seseorang di hadapan qadi, ngumpat juga boleh. Kita pergi jumpa qadi, tok peti, tok mufti, kita
kita kata dia ni gini. Macam mana dia ni buat perbuatan ni? Jadi saya nak tahu macam mana. Tu boleh. Ataupun kita nak jumpa orang yang lebih pandai, bijak pandai, kita nak tanya, kita kata dia ni buat begini, masalah maksiat begini. Jadi macam mana dia begini? Itu bukan ngupak juga tu. Tapi dihalalkan. Banyak lagi ada 6 situ. Itu di antara disebut oleh Imam Razali rahimahullah taala. Dan barang siapa menjauhkan dirinya daripada segala manusia, nescaya sejahteralah ia daripada fitnah mereka itu. Barang siapa menjauh diri daripada manusia. Apa maksud menjauhi? Suluk dalam gua ke? Tapa dalam gua ke? Boleh nak suluk dalam gua. Tapi tak boleh begitu. Orang wali-wali dulu dia tak apa, dia dah masalah dah. Tu nak sapa ke hadratillah tu. Tapi kita orang awam ni tak boleh begitu. Nak tapa dalam gua, nak suluk, nak jauh daripada manusia tak boleh, kerana kita ada tanggungjawab. Tak boleh begitu. Apa maksud menjauhi diri ni? Yakni diri menjauh daripada manusia itu lebih selamat. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, begitu juga iaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang lagi saya dah ingat dah. Iaitu Syekh Sufyan Ats-Tsauri, dan begitu juga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia berkata di akhir zaman, iaitu lebih baik kamu berada di rumah ataupun lebih baik daripada kamu bergaul dengan manusia, kerana fitnah mereka itu bahaya. Fitnah, kalau kita keluar saja daripada rumah kita tanpa hajat apa-apa, kita akan jumpa selalu fitnah. Fitnah perempuannya, macam-macam lagi. Itu bahaya. Diri kita bergaul tu bahaya. Silap langkah kita bergaul, silap langkah kita percaya pada seseorang, kita akan musnah. Kita akan menjadi bahan fitnah manusia. Ini sangat bahaya. Ini perbuatan ini sangat bahaya. Sebab Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, diri kita menjauhi daripada manusia itu maksudnya bukan kita tak gaul dengan manusia, tetapi dalam masa-masa berhati-hati. Siapa yang tidak berhati-hati dengan manusia, menaruhkan kepercayaan 100%, maka dia akan menjadi fitnah, dia akan menjadi musnah pada diri dia. Nauzubillah min zalik. Bahaya perbuatan ni. Bahaya. Perbuatan kalau ada kena fitnah, kena sihir, kena santau, macam-macam lagi. Ni bahaya. Ni sebut oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Jadi bila kita jauh daripada manusia ni, lebih selamat. Dia lebih selamat daripada tu. Kalau begitu tak boleh bergaul lah. Boleh. Yakni bergaul dengan orang-orang soleh itu baik. Maksud sejahtera ini iaitu bergaul dengan manusia yang berpura-pura pada agama, berpura-pura dengan ibadah, tetapi pada zahirnya hatinya jahat. Nauzubillah min zalik. Bergaul dengan orang soleh itu adalah suatu perbuatan yang terpuji, yang disebut oleh Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah kata, jika kamu nak bersahabat, bersahabatlah dengan orang yang bertakwa, orang yang baik. Diri melihat orang yang soleh itu ibadah. Diri kita tengok dia tu, rajin dia buat ibadah. Saya pun senang buat ibadah juga. Maka diri kita tengok dia tu, kita dapat kembali kepada ibadah, yakni dapat kembali kepada Allah. Maka hak tu boleh. Hak tu tak jauh. Tak boleh kita jauh, kena pegang. Kerana Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, iaitu apabila kamu mendapati orang-orang soleh di sekeliling kamu, lebih-lebih lagi tu orang tua-tua orang-orang yang tua daripada kamu yang soleh. Apa soleh? Diri soleh itu menunaikan ibadah. Pernah ditanya kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, apa tanda orang yang soleh itu? Tanda orang soleh itu yang sentiasa sembahyang berjamaah. Mudah-mudahan kita di jemaah kita, mudah-mudahan begitu. Orang soleh lah sembahyang berjamaah di surga ni. Ada hak 5 waktu, ada hak ini, alhamdulillah, ni soleh lah panggil. Diri soleh itu dinakal oleh Sufyan Ats-Tsauri,
melazimkan diri di rumah Allah berjamaah, ataupun hati dia sentiasa bergantung, dia tak pergi surau, dia tak nak pergi surau, tapi hati dia ingat nak pergi surau, tapi tak ada. Diri orang soleh itu, bila kamu mendapati mereka itu, maka peganglah, genggamlah, maksudnya berkawanlah cara baik, jangan buat gaduh-gaduh. Ini payah, kerana nak mendapati kawan yang baik, orang yang soleh, payah, dan nak melepas dia mudah, nak dapat payah, nak lepas mudah. Itu di antaranya. Nak mendapat kawan yang jahat, mudah, nak melepas dia payah. Nak lepas dia payahlah, sebab dia akan serat dalam diri seorang tu. Itu di antara disebut oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan qala musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa sedikit perkataannya, nescaya sempurnalah akalnya. Ini Allah SWT sebut lagi di kursi ni. Barang siapa sedikit perkataannya, nescaya sempurnalah akal dia. Kalau begitu, saya tak mahu cakap hal ni orang, saya nak sulu, tak mahu cara orang, nak mahu tegur orang. Sebab ni ada kursi Allah Ta'ala sempurna, sedikitkan perkataan. Kalau begitu, saya nak jadi orang pendiam lah lepas ni. Bukan maksud begitu, bukan maksud kena diam gitu, bukan begitu. Maksud sedikit perkataan itu, yakni perkataan-perkataan yang lara, yang tidak beri manfaat. Itu maksudnya. Betul Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan bahawasanya, sebab apa sedikit perkataan itu, iaitu sempurna akal seseorang. Dia kata idza tammal aqlu naqsal kalam. Apabila sempurna akal ataupun kebijaksanaan seseorang itu, nescaya kuranglah percakapan dia, yakni percakapan yang tidak memberi faedah, dia akan kurang. Sebab apa? Bila ditanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kenapa? Dia kata al-lisanu sab'un in qulli'a anhu akhar, iaitu lidah adalah ibarat binatang buas, jika dilepaskan ia, nescaya dia akan menggigit. Tu di antaranya. Dia akan gigit, itu bahaya. Itu di antaranya. Orang yang banyak percakapan dia akan banyak salah. Itu di antaranya. Ada pun perkataan yang baik-baik, itu tak apa. Ini mutiara saja ni. Ada di kursi ni, ada mutiara-mutiara saja disebut oleh musannif rahimahullah taala, yang nakal daripada hadis-hadis kursi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Dan barang siapa redha ia dengan barang yang sedikit, maka sungguh percaya ia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa dia percaya, barang siapa yang redha ni suka. Redha, radhiya maknanya dia redha dengan yang sedikit, maksudnya pemberi yang sedikit. Orang bagi dia sedikit, ataupun dia mendapat nikmat sedikit. Dia buat hari ni buat sedap sehat hari ni, nikmat dah tu. Nikmat yang sampai kepada dia sedikit tu, maka dia redha itu, maka sungguh dia percaya akan Allah. Hakikat iman dia tu tasdiqul mutlaqan billahi azza wa jalla. Panggil iman dia tu ada keteguhan, kekuatan iman dia tu. Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kata-kata hikmah dia kata apa? Idza wasallat ilaikum atrafun ni'am fala tunfiruha aqsaha biqillati syurb. Apabila sedikit nikmat sampai kepada kamu, dah kira nikmat bentuk sehat ke, nikmat bentuk harta ke, nikmat bentuk macam-macam lagi nikmat ni banyak. Kalau kita nak bilang nikmat Allah ni tidak terbilang, banyak. Banyak ni kalau nikmat Allah Taala sampai kepada kamu. Apa? Fala tunfiruha, maka janganlah dihalau nikmat itu. Halau-halau biqillati syurb. Dalam bahasa Arab, bila diwak mari ba tu, bi tu haful jal asli tu, ini dia ada takluk situ. Jadi perbuatan syukur tu, perbuatan jangan tidak bersyukur tu macam mana? Jangan halau macam mana? Dengan perbuatan kurang bersyukur. Itu fala tunfiruha, dengan perbuatan tidak bersyukur tu, halau mana?
bi qillati syukr, iaitu dengan perbuatan tidak bersyukur. Apa nikmat? Tak kira bentuk nikmat, segala nikmat yang Allah beri pada kita, maka kita bersyukur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah. Itu di antaranya. Sebab itulah dipesan oleh Syekh Ibrahim Adahan pernah berkata, apabila kamu bangun di waktu pagi, kamu dapat bernyawa, itu adalah suatu nikmat daripada Allah, dan Allah menyempurnakan nikmat kamu itu di atas Islam dan iman. Nikmat itu dia beri nikmat kita tu kepada kita, hal keadaan kita duduk di atas iman dan Islam. Bangun pagi, dapat nikmat, dapat nyawa, mari surah pula, dengar pula sikit sebanyak qala Allah wa Rasul, isi ke makanan rohani pula. Maka hak ni panggil perbuatan yang sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni syukur nikmat itu di antaranya. Sebab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyatakan bahawasanya perkara yang aku takut dalam nikmat ini ialah orang yang kufur pada nikmat. Berapa banyak orang yang kufur dengan nikmat. Sebab itu dalam Al-Quran banyak disebut afala yashkurun, kenapa kamu tidak bersyukur? Afala yashkurun, banyak la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Yashkurun. Dia banyak disebut situ tu. Allah Taala sebut Al-Quran tu banyak beberapa kali. Itu nak gambar kepada kita tentang nikmat. Sekarang banyak tentang nikmat inilah ramai orang mensia-siakan nikmat. Contohnya Rasulullah SAW sebut dalam hadis, nikmat hak yang paling manusia sia-sia, banyak manusia mensiakan nikmat sihat dan begitu nikmat masa lapang. Tu banyak sungguh. Sebut dalam hadis Al-Imam Ad-Dailani dan Darul Luqni, iaitu menyatakan bahawasanya banyak manusia mensiakan nikmat, dua nikmat, nikmat sihat dan nikmat kelapangan. Ada masa lapang, buang sia-sia tanpa zikrullah, tanpa tu banyak manusia sia tu. Tu di antara disebut oleh Sadina, iaitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW. Dan ada hadis Nabi SAW seperti mana Imam Al-Dailami Darul Luqni rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi bila kita redha dengan yang sedikit, maka tanda kita tu iman, yakni percaya sungguh akan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak Adam, engkau dengan barang engkau ketahui tiada engkau amalkan, maka betapa engkau menuntut akan ilmu yang belum engkau ketahui. Anak Adam, Allah Taala sebut, wahai anak Adam, engkau dengan barang yang engkau ketahui. Engkau tahu, banyak tahu dah barang-barang ni, duk dengar sok moda, duk baca-baca buku dah, duk ngaji-ngaji kitab dah, duk dengar sini sana sini. Banyak dah engkau dengar ni. Tiada engkau amalkan. Kenapa engkau dah amal pula? Duk khabar orang begini, ceramah begini, kuliah begini, sedap begini, tapi apa pun dah amal pula. Ni bahaya ni. Tu di antaranya. Duk dengar ataupun duk mengajar, duk pergi belajar mana, duk pergi dengar mana, duk mengajar ke, duk kuliah ke, tapi apa pun mudah amal pula. Tu ni bahaya, nauzubillah min zalik ni. Mudah amal pula, maka betapa engkau menuntut akan ilmu yang belum engkau ketahui. Ilmu hak kamu dapat tu kamu dah amal, lepas tu duk cari ilmu lain pula. Dah tinggal ilmu ni. Kamu tahu kelebihan sembahyang tahajud misal kata, tapi kamu tinggal, kamu duk tuntut ibadah lain pula. Ibadah yang dikasihi oleh Allah Taala, iaitu ibadah sedikit tetapi istiqamah. Itu di antaranya. Anak Adam, ni Allah Taala suruh, wahai anak Adam, buat apa? Barang yang kau tahui, engkau dah beramal. Engkau tahu kau dah beramal, maka betapa engkau menuntut akan ilmu yang belum kau tahui. Duk cari ilmu lain lah. Anak Adam, engkau kerja di dalam dunia seolah-olah engkau tiada mati selama-lamanya. Buat apa, hai anak Adam? Engkau kerja, engkau duduk atas dunia ni seolah-olah engkau tiada mati. Seolah-olah engkau ni tak akan mati. Ini sindiran ataupun Allah Subhanahu Wa Taala memberi penegasan bahawasanya
bagi orang-orang yang mensia-siakan kehidupan dia, lupa akhirat, seolah-olah engkau tidak mati. Macam mana pula hadis Nabi SAW yang menyatakan hiduplah di dunia seolah-olah jangan kamu mati. Rasulullah SAW suruh bersungguh. Itu di antaranya. Tu saya rasa panjang sangat. Tu ada perbahasan dia panjang lagi hadis Nabi SAW itu. Jadi saya baca dulu bertidur sini. Ketahui anak Adam, engkau kerja di dalam dunia seolah-olah engkau tiada mati selama-lama, dan engkau himpunkan harta seolah-olah engkau kekal selama-lamanya. Dunia, dinding olehmu akan daku daripada orang yang loba akan daku, dan daripada orang yang menghendaki kelebihan daripadamu, dan jadi olehmu akan dirimu manis pada mata segala manusia orang yang menilik kepadamu. Ini kita bertidur sini. Anak Adam, engkau ketahui. Hai anak Adam saja ni. Ni tentang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada anak Adam supaya iaitu tafakkur bil qalbi, supaya hati kita ni suluh pada hati kita. Adakah sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis kursi ini ada pada kita? Jika ada, cepat-cepat istighfar. Jika tak ada, itulah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang-orang beriman. Itu di antaranya. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fi na'amika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.